Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih kepada Encik kerana memberi peluang untuk kita bentang tentang tajuk ulasan tugasan berasaskan masalah. Sebagai seorang warga Malaysia yang prihatin, kita dihendaki membuat satu ulasan terhadap isu yang berlaku di Malaysia. Ahli kumpulan saya dan saya memilih satu isi iaitu bekerjasama untuk dibincangkan. Nama ahli kumpulan saya adalah Sharmila Sundar 10 DEP 19 F1005, Sharmina Subramanian 10 DEP 19 F1015, Roshni Irtasan 10 DEP 19 F1017 dan saya Sutaseni Ravi 10 DEP F1013. Dengan ini, marilah kita tengok video berita terhadap bekerjasama isu semasa yang berlaku di Malaysia. Ibu bapa di pedalaman Kinabatangan Sabah harus dipuji. Mereka memberi kerjasama penuh untuk merealisasikan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Meski berhadapan dengan pelbagai kekangan, mereka ada untuk anak-anak, membantu dan menyokong para guru untuk mencapai maksud apa yang dinamakan sebagai kejayaan. Wartawan Iswadiman Syamsuddin bertemu mereka. Mendiami kawasan pedalaman dengan kurang pendedahan dunia luar susulan kesukaran sumber keuangan bagi menampung kos pengangkutan untuk ke Bandar Sandakan mahupun ke Pekan Tongot atau Kinabatangan. Selain tidak mampu menyediakan telefon pintar kepada anak-anak, ibu bapa pelajar Sekolah Kebangsaan Desa Permai Mukim Kuamut Kinabatangan tetap memberi kerjasama baik kepada guru-guru dalam setiap sesi PDPR. Jadi mana yang kita faham kita boleh ajar, tolong guru. Cukuplah guru mengantar bahan-bahan. Jadi mana yang boleh kita macam kerjasama lah guru sama ibu bapa. Jauh di sudut hati ibu bapa pelajar ingin menyaksikan anak-anak pedalaman di Mukim Kuamut ini berjaya dalam pelbagai bidang seiring pendidikan abad ke-21 negara. Walaupun kehidupan di pedalaman umpama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Biarlah macam mana susah pun, selagi siap mampu, saya akan berusaha cari rezeki bagi diorang pelajaran yang baik dan maju terus belajar baik-baik supaya diorang ada masa depan lah, itulah supaya terkeluar daripada kesusahan begini. Pengorbanan yang ditunjukkan guru dalam menyediakan modul PDPR juga diterima baik serta mendapat sumbangsaran idea oleh pemimpin dalam kawasan Kuamut. Namun, bagi mereka, keseimbangan pembangunan khususnya jalan raya bagi menghubungkan Mukim Kuamut dengan Pekan Kinabatangan perlu diberi keutamaan agar usaha memperkasa sektor pendidikan luar bandar dapat dilaksanakan sebaiknya. Tongot ini jarak dia bukanlah begitu mudah untuk dijangkau. So memang terdapat banyak halangan lah. Tetapi saya percaya dan yakin guru-guru kita ini adalah guru-guru yang mempunyai keprihatinan yang tinggi untuk membantu pelajar-pelajar kita. Mukim Kuamut mempunyai 5 buah kampung melibatkan Kampung Kuamut, Kampung Tulang-Tulang, Kampung Desa Permai, Kampung Tangkong dan Kampung Tangkuyan. Bekalan elektrik 24 jam, klinik kesihatan, jabatan pengairan dan saliran dan sekolah hanya ada di Kampung Kuamut. Sebelum tahun 63 sekolah ini ada sudah dibina di sini. Jadi amat merlah karena apa, guru-guru ini kasihan kalau ada sekali-kali bawa surat, sudah tentu perjalanan mereka kalau ada jalan raya cepat sampai ke pejabat. PDPR antara pendekatan di luar kotak yang diperkenal kerajaan sebagai alternatif pembelajaran norma baharu ketika negara berhadapan pandemik COVID-19 sejak Mac tahun lalu. Baiklah saudara, inilah antara kaedah PDPR yang dilaksanakan di kawasan pedalaman Kinabatangan. Dilaksanakan secara manual. Selain guru menghantar modul pembelajaran ke rumah-rumah pelajar, pelajar juga akan bertemu guru di dalam bot ini untuk mendapatkan sedikit penerangan terhadap modul yang disediakan. Laporan Iswadiman Syamsuddin, RTM.
Pada 2 Julai 2021, ibu bapa di Kinabatangan haruslah dipuji kerana mereka memberi kerjasama penuh antara satu sama lain. Mereka di kawasan tersebut mempunyai pelbagai kekangan hidup. Kerjasama antara satu sama lain haruslah dipraktikkan untuk menjayakan kejayaan murid-murid di kawasan tersebut. Daripada bercerita artian tersebut, dapatlah kita faham kerjasama ibu bapa, guru dan pemimpin amatlah dititik beratkan untuk memastikan kecemerlangan anak-anak pendalaman. Kerjasama penuh untuk merealisasikan sesi pengajaran patutlah dipuji. Apabila seorang wartawan menemui mereka, beliau mendapati kos pendapatan untuk kebandasandakan tidak cukup. Selain itu, mereka tidak mampu untuk menyediakan telefon pintar untuk PDPR online yang berlangsung. Ibu bapa memberitahu yang sudah cukup nilai jika guru-guru dan ibu bapa kerjasama antara satu sama lain untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak murid mereka. Semestinya dalam sudut hati mereka, mereka juga ingin anak-anak mereka berjaya seperti anak-anak yang lain. Walaupun pendapatan ibu bapa umpama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, ibu bapa bekerjasama antara satu sama lain untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Meskipun semua orang menghadapi kekangan dalam situasi COVID-19 ini sejak Mac tahun lalu, mereka bekerjasama untuk memastikan keperluan untuk PDPR berjalan dengan lancar. Guru-guru tidak penat untuk mengajar anak murid mereka. Mereka juga tidak pernah putus asa dengan apa jua perkara. Berdasarkan media tersebut, mereka membuktikan bahawa kerjasama amatlah penting. Guru-guru bekerjasama dengan guru lain untuk menghantar modul pembelajaran ke rumah masing-masing. Pelajar juga akan bertemu dengan guru-guru dalam booth untuk mendapatkan sedikit penerangan tersebut. Seorang bapa kepada murid memberitahu yang adalah cukup jika guru-guru menghantar modul kepada mereka. Mereka sedia untuk memberi kerjasama antara satu sama lain. Ilmu adalah penting untuk mereka pada abad 21. Mereka amat berharap untuk keluar dalam kesusahan yang ditimpanya. Mereka mendapat sedikit sumbangan sarang idea daripada pemimpin kawasan Kuamut. Sekian saja dari berita RTM. Setiap orang yang hidup dalam lingkungan masyarakat pastinya membentukkan kerjasama kerana hidup manusia dalam sebuah lingkungan atau kelompok. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Kita perlulah bekerjasama kerana dengan bekerjasama kita akan memudahkan atau meringankan kegiatan yang bekerjasama. Pada dasarnya, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dua hal yang bertolak belakang, itulah maka manusia perlu berinteraksi berkelompok dan melakukan kerjasama dengan orang lain. Dengan bekerjasama, maka kebutuhan dan keinginannya dapat tercapai. Tidak ada manusia yang dapat mencapai seluruh kebutuhan dan keinginannya tanpa bantuan orang lain. Sejak lahir, sudah membutuhkan orang lain. Manusia dituntut untuk dapat bekerjasama dengan manusia lain. Kerjasama memiliki manfaat yang cukup besar baik dalam jangka pendek atau jangka panjang.
Prinsip dengan menjalankan kerjasama berorientasi tercapainya tujuan yang baik. Ada beberapa manfaat yang diperoleh saat menjalankan kerjasama. Pertama adalah kerjasama dapat membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat. Kedua adalah kerjasama dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Ketiga adalah kerjasama dapat memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Akhirnya, kerjasama dapat menghindari sifat egois atau mementingkan diri sendiri. Berikutnya, ada beberapa bentuk dalam bekerjasama. Pertama adalah kerjasama spontan. Kerjasama spontan adalah kerjasama serta-merta tanpa adanya suatu perintah atau tekanan tertentu. Kedua adalah kerjasama langsung. Kerjasama langsung adalah kerjasama atas dasar atau perjanjian tertentu. Ketiga adalah kerjasama kontrak. Kerjasama kontrak adalah kerjasama atas dasar atau perjanjian tertentu. Dan akhir sekali, kerjasama tradisional. Kerjasama tradisional adalah kerjasama sebagai suatu sistem sosial seperti gotong royong di dalam lingkungan masyarakat. Hubungan harmoni dan bekerjasama antara pelbagai kaum adalah kunci atau senjata utama untuk menghadapi pelbagai ancaman dan cabaran supaya negara kita dapat mencapai matlamat yang ditetapkan. Secara umumnya, perasaan prasangka dan ketidakpuasan hati antara pelbagai etnik dalam sesebuah negara bukanlah suatu perkara asing. Persoalannya, bagaimana kita menangani isu ini secara berhemah agar kita dapat meluahkan perasaan hati tanpa menjejaskan keamanan dan keharmonian negara? Di kebanyakan negara, persengketaan antara kaum lebih-lebih bagi berkaitan isu agama membawa peperangan yang berlarutan sekaligus membantu pembangunan ekonomi, sosial dan juga politik negara berkenaan. Tidak dapat dinafikan perpaduan kaum adalah elemen penting dan harus diberi perhatian kerana pemupukan hubungan etnik antara masyarakat adalah amat penting bagi negara kita yang bermasyarakat majmuk serta menjamin kestabilan ekonomi dan politik negara. Hubungan kaum yang harmoni adalah kepada kemajuan dan kestabilan negara. Selamat sejahtera. Nama saya adalah Roshni Elitasin, anak perempuan Perbah. Saya daripada kelas DEP 5H. Nombor matrik saya adalah 10 DEP 19F 1017. Dalam video tersebut, anda telah lihat sekelompok orang yang tolong menolong dan bekerjasama untuk masa hadapan pelajar-pelajar di kawasan tersebut supaya pelajar tersebut tidak tertinggal dalam pembelajaran. Di video tersebut, anda telah lihat sebuah kawasan terletak di Sabah. Di kawasan tersebut ada 5 buah kampung, iaitu Kampung Kuamat, Kampung Tulang-Tulang, Kampung Desa Permai, Kampung Tangkong, Kampung Takuyang. Semua kemudahan adalah di Kampung Kuamat. Daripada Kampung Kuamat, di video yang dibentangkan tadi, anda boleh lihat yang ibu bapa pelajar sekolah Desa Permai telah memberi kerjasama kepada guru-guru pada masa PDPR dengan memahami keadaan era baru ini. Selain itu, guru sekolah telah menghantar modul untuk belajar kepada pelajar masing-masing di rumahnya. Bukan sahaja itu, gurunya telah menyediakan sebuah bot di tepi sungai sebagai tempat untuk menerangkan modul-modul yang disediakan oleh guru tersebut untuk pelajar supaya pelajar dapat faham apa dan macam mana untuk buat modul tersebut. Akhirnya, kerjasama yang dibuat oleh pemimpin di kawasan Kuamat adalah
Pemimpin tersebut memberi sumbangan kepada kawasan Kuamat untuk rakyat-rakyat tersebut. Itu aja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penyelesaian tadi kepada rakan Syarmila, Roshini dengan Sudasini. Baiklah rakan, nama saya adalah Syarvina. Saya ingin membuat penyelesaian untuk keseluruhan kesimpulan bagi sifat bekerjasama. Secara kesimpulannya adalah penting bahawa di setiap rumah di dunia ini terdapat keharmonian keluarga untuk memastikan semua anggota merasa bahagia dan selesa di rumah mereka sendiri. Untuk mencapai keharmonian, perlu ada komitmen di rumah, iaitu budaya kerjasama. Kerana ia sangat penting bagi anak-anak untuk belajar kepentingan memupuk dan mengeratkan ikatan kekeluargaan masing-masing. Tetapi anda mesti tahu bahawa apabila kita berbicara mengenai bekerjasama ataupun kerjasama, kita berbicara tentang sifat bekerjasama, iaitu membentuk perjanjian di mana kedua-dua pihak menang. Dalam keluarga, kedua-dua perkara sama pentingnya untuk dapat memiliki keharmonian keluarga, tetapi yang mana satu daripada kedua-duanya lebih anda sukai? Maksud saya, apa yang anda fikir paling penting? Sememangnya, kerjasama penting selalu hadir, terutamanya ketika kita berbicara tentang mendidik remaja. Ia sangat penting anak-anak belajar secara bekerjasama, kerana tidak selalu mungkin untuk mencapai perjanjian yang bermanfaat bagi semua orang, terutamanya ketika ada peraturan yang harus dijumpai di setiap rumah. Pada beberapa kesempatan, sifat bekerjasama harus digunakan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi di rumah masing-masing. Tetapi pada banyak kesempatan lain itu perlu dan lebih produktif. Bekerja sama sebagai satu pasukan ibu bapa dan anak-anak untuk mencapai penyelesaian di mana semua pihak gembira tanpa harus melepaskan apa-apa yang tidak diinginkan oleh mana-mana pihak. Dengan cara itu, tidak ada yang akan merasa buruk dan tidak akan ada perselisihan antara dua-dua pihak. Bah kata berkata, serikat bah sirih, serumpun bah serai. Semangat bekerjasama merupakan sebahagian daripada amalan dan menjadi budaya masyarakat di Malaysia yang menjadikan negara kita unik. Pada pandangan masyarakat di luar sana, malah dikenali di seluruh dunia. Tuntasnya, semangat bekerjasama bukan sahaja penting dalam mengekalkan suasana harmoni dalam keluarga, malah ia juga penting untuk kalangan rakyat di negara kita, kerana ia sumbangannya cukup besar, terutamanya bagi memastikan Malaysia terus cemerlang dan mampu berdaya saing pada masa akan datang, kerana rakyatnya yang bersasiah terpuji bagi melahirkan modal insan bermindah kelas pertama yang dapat memacu negara tercinta ke arah kegemilangan di puncak jagat. Sekian, terima kasih. Ini sahaja penyelesaian saya untuk sifat bekerjasama. Terima kasih kepada semua kerana ambil masa untuk memberi perhatian pembintangan kita.